Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera Cik ucapkan kepada semua murid yang akan mengikuti perbincangan Cikgu Azmi pada hari ini. Baiklah, pada hari ini ada sedikit lagi masa untuk kita gunakan untuk Cikgu bagi satu tip berguna iaitu cara kita untuk meminta dan memberi celahan dalam perbincangan. Murid-murid, sebenarnya murid-murid perlu tahu bahawa kadang-kadang dalam kita gairah untuk bercakap, kita lupa sama ada kita tak memberi peluang kepada orang lain untuk bercakap ataupun mungkin kita terlampau memberi peluang kepada orang bercakap. Kita ada banyak isi tapi kita tak sempat nak habiskan. Okey, baik. Dalam keadaan ini sebenarnya kita perlu ada perbincangan. Sebenarnya ada 7 minit perbincangan di awal semasa berkumpulan tu dalam bilik kuarantin. Itu kita kena bagi tahu lah apa isi kita nak bincang, kita nak konstruk kita punya idea kita dalam perbincangan nanti. Tapi di sini tugas cikgu hari ini, cikgu nak bagi tip apa ayat-ayat yang sesuai untuk kita nak minta celahan daripada dalam perbincangan tu. Tengah kawan-kawan tengah bercakap, kita nak minta celahan untuk kita beri peluang bagi kita untuk bercakap. Atau mungkin kita dah bercakap, kita nak bagi peluang pula untuk kawan-kawan bercakap. Apa celahan, apa ayat yang sesuai untuk kita bagi peluang kepada rakan-rakan tu. Okey, boleh. Ada beberapa ayat yang cikgu sediakan tapi bukanlah ayat ini sahaja yang boleh digunakan. Ada banyak lagi ayat-ayat lain. Jadi kalau murid tengok, kalau murid rasa boleh guna. Kalau tak dapat guna sepenuhnya, ubah suai. Okey. Ini contoh sahaja. Baik, cikgu teruskan. Ayat yang pertama, untuk minta celahan dalam perbincangan. Okey, meminta celahan dalam perbincangan. Saya bersetuju dengan pendapat rakan saya sebentar tadi. Jadi di sini saya ingin menambah beberapa maklumat penting iaitu okey, jadi kita cakap terus. Kalau kawan bercakap, kita cakap, saya setuju dengan pendapat rakan saya sebentar tadi atau saya setuju dengan pendapat awak. Jadi di sini saya ingin menambah beberapa maklumat penting. Okey. Seterusnya, sangat tepat pandangan saudara-saudari berkaitan isu yang sedang kita bincangkan. Namun begitu, kita tidak sewajarnya lupa bahawa okey, next. Nampaknya kita sehaluan dalam mengupas isu ini. Maka saya ingin menambah sedikit buah fikiran untuk membuka ruang perbincangan hari ini. Sebenarnya, masuk isi kita. Baru masuk isi kita. Seterusnya, saya rasa kupasan yang dibuat oleh rakan saya tadi cukup hebat dan wajar diberikan pujian. Namun saya sendiri ingin berkongsi sedikit idea berkaitan hal yang dibincangkan. Tahukah kita semua bahawa, contoh kalau kita nak sebut nama kawan, saya rasa kupasan yang dibuat oleh Amran tadi cukup hebat. Kita sebut nama rakan. Bila kita sebut nama rakan ni sebenarnya dia membantu rakan untuk lebih confident. Okay, next. Izinkan saya untuk memberi sedikit buah fikiran dalam sesi perbincangan ini. Ini lebih ringkas. Okay. Rakan-rakan, sebelum kita bergerak lebih jauh, saya ingin membawa rakan-rakan untuk meneliti idea pertama saya iaitu, jadi ini isi pertama lah. Kalau isi kedua, rakan-rakan, sebelum kita bergerak lebih jauh, saya ingin membawa rakan-rakan untuk meneliti idea saya yang seterusnya. Macam tu. Okay. Okey. Meminta celahan juga. Saya memuji kupasan yang diberikan oleh saudara tadi atau sebut nama saudara Azmi tadi. Selari dengan pendapat yang diberikan, saya ingin menambah bahawa macam tu masuk isi kita. Okey. Izinkan saya untuk mencela, biarpun pihak kerajaan sangat memainkan peranan dalam hal ini, kita tidak boleh mengabaikan tanggungjawab. Kita bagi tanggungjawab lain pula atau kalau kepentingan. Izinkan saya untuk mencela, biarpun sukan dapat membentuk bentuk badan yang ideal, kita tidak boleh mengabaikan bahawa sukan juga bagi isi lain pula. Maknanya kita di saat kita ulas rakan kita, kita bagi idea kita sendiri. Nampak cantik kan? Okey. Seterusnya, saya rasa pandangan rakan-rakan tadi wajar diberi perhatian dalam mencari solusi isu ini. Bagi saya, nampak, ambillah sikit kalau kita nak mulakan, kita nak minta rakan-rakan kita bagi celahan kepada kita. Okey. Macam mana pula kita nak beri celahan kepada rakan-rakan? Kita dah bercakap banyak ni. Macam mana kita nak beri celahan kepada rakan-rakan? Okey. Kadang-kadang kebiasaan murid-murid ni dia macam tertunggu-tunggu. Macam mana? Dah habis belum kawan bercakap? Dah habis ke belum? Dah habis ke belum ni? Dia nak mula ni. Dah habis ke belum? Okey, selalunya kita akan mula dengan kita selalunya lah. Murid-murid akan tunggu bila rakan-rakan cakap. Maka jelaslah bahawa masa rakan-rakan buat kesimpulan kecil. Betul? Boleh? Masa rakan-rakan buat kesimpulan kecil, kita boleh menyampuk atau ambil tugasan untuk giliran seterusnya. Tapi kalau rakan tu dia nampak macam okey, dia nak bagi peluang pada rakan lain. Okey, dia cakap macam ni. Setelah cakap macam-macam isi dia cakap, rakan-rakan, setujukah anda semua jika saya katakan antara jadi bagilah antara apa minta kawan-kawan jawab pula. Jadi dia akan jawab, nanti rakan akan cakap
Ya, saya bersetuju. Macam tu. Rakan akan sambut dengan macam tu. Yang ni pula. Okey, katakanlah kita ambil nama Rizky saja. Kawan kita nama Rizky. Jadi apa-apa pun kita tanya Rizky lah. Kita nak bagi peluang dari Rizky untuk cakap. Selesai daripada saya, bagaimana pula dengan saudara Rizky? Tu cara kita nak bagi celahan kepada rakan kita. Okey, next. Saya rasa saudara Rizky pastinya mempunyai pandangan untuk dikongsikan. Silakan. Macam tu. Jadi kita bagi peluang kepada rakan untuk bercakap. Sebut nama rakan tu. Okey. Seterusnya, adakah rakan-rakan bersetuju dengan pendirian saya dalam perbincangan ini? Jadi kita bagi peluang kepada rakan untuk siapa-siapa pun untuk mula sebab kita dah bagi tanya soalan. Okey. Selesai kupasan daripada saya. Bagaimana dengan rakan-rakan? Beri celahan dari rakan-rakan. Kita tanya soalan macam tu. Okey. Yang terakhir, nampaknya saudara Rizky ada pandangan untuk dikongsikan. Silakan. Jadi kita bagi peluang untuk kawan untuk bercakap. Jadi itu saja contoh-contoh yang cikgu boleh bagi pada hari ini. Cikgu mendoakan supaya murid-murid semua dapat buat yang terbaik untuk ujian bertutur pada hari esok, bermula esok. Ada yang kena hari Rabu, hari Khamis juga. Apa pun hari, dalam 3 hari ini buat yang terbaik, buat yang sehabis baik untuk dapat markah yang sangat cemerlang bawa kepada peperiksaan nanti. Baiklah, itu saya dari cikgu. Jangan lupa tengok video cikgu sebelum ni untuk lebih faham apa teknik-teknik, tip-tip penting untuk ujian bertutur. Ingat, selepas ni cikgu akan fokus kepada ujian menulis. Jangan lupa teruskan subscribe untuk dapatkan maklumat-maklumat penting dari cikgu untuk ujian bahasa Melayu. Banyak tip untuk kertas 1 dan kertas 2 yang cikgu nak kongsikan macam ni. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Bye.